Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Nama aku Acap. Aku rasa masih tak terlambat lagi lah untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua para penonton Acap Si Tukang Cerita. Aku harap raya tahun ini ada sedikit terkejut, tapi aku harap Syawal tahun ini untuk korang memberi 1001 keberkatan dan 1001 kenangan yang terindah, di mana salah satunya kita raya dengan cara yang terkejut. Dan malam ni juga aku ingin menyampaikan rasa syukur aku ke hadrat Ilahi atas nikmat yang telah dikurniakan kepada aku dan juga tim Si Tukang Cerita, di mana kami telah mencapai 1000 subscribers yang pertama. 1000 subscribers yang pertama. Jadi pertama-pertamanya aku nak mengucapkan ataupun memberi sekalung penghargaan lah kepada, of course lah, kepada mama ayah aku, kepada adik-beradik aku, saudara mara, dan yang paling utama adalah isteri dan anak-anak aku yang sentiasa tak putus doa dan sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada aku dan juga tim Si Tukang Cerita sehingga pada tahap ni. Dan kepada rakan-rakan seperjuangan aku dalam YouTube ni, korang tahu siapa korang, aku ucapkan jutaan terima kasih lah atas banyak sangat lah tunjuk ajar korang, banyak sangat korang punya sokongan terhadap channel aku yang kecil ni. Korang memang awesome lah guys. Dan jutaan terima kasih jugalah kepada semua para subscribers yang sentiasa menyokong Acap Si Tukang Cerita, yang tak putus-putus memberi sokongan dan segala kritikan ataupun maklum balas yang korang berikan kepada channel Si Tukang Cerita ni. Aku ucapkan jutaan terima kasih, kerana kalau tak kerana korang, Si Tukang Cerita tak akan sampai ke tahap ni sekarang. Aku harap korang punya sokongan yang berterusan supaya channel Si Tukang Cerita ni boleh jadi sebuah channel yang terus berkembang setanding dengan channel-channel yang lain lah. Okay, aku tak ada apa nak cakap. Speechless, dia punya feel lain lah kan. Itulah, jutaan terima kasih pada korang. Jutaan terima kasih pada korang. Korang memang awesome sangat-sangat. Okay lah, so jom. Hari tu aku ada balik raya, dan macam biasalah raya, jumpa dengan sepupu sepapat, saudara mara, pakcik kan, bertukar-tukar cerita, dan ada beberapa buah cerita yang telah dikongsikan kepada aku, dan malam ni aku nak kongsikan pada korang semua. Okay, kalau korang nak dengar, nak tahu ceritanya macam mana, tonton video aku ni sampai habis, and let's check it out. #seram. Okay, mesti korang tertanya-tanya kan, malam ni aku pakai teluk belanga apa semua. Ya, masih vibe raya apa. Masih vibe raya. So kita kenalah berbaju raya kan. So jom aku ceritakan korang cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni dikongsikan oleh pakcik aku lah. Ini kira macam cerita urban legend dekat kawasan Pontian ni tau. Sebelum tu aku nak bagi tahu korang, aku raya kedua tu aku balik Pontian, kampung mak ayah aku lah. So bila dah jumpa dengan pakcik aku ni, dia selalulah berkongsikan cerita tentang cerita seram. Okay, cerita dia macam ni. Dia berkaitan dengan seorang penjual ayam gulik. Penjual ayam gulik. Aku rasa ramai yang dah tahu cerita ni, tapi aku pasti masih ramai juga yang mungkin belum tahu lagi tentang macam mana cerita si tukang penjual ayam gulik ni. Penjual ayam gulik ni dia famous dekat kawasan Pontian ni. Spesifik tempat dia tak diberitahu pada aku lah kat mana kan. Tapi dia jual ayam gulik ni dia jual ayam gulik ni dekat lori 1 tan, lori kecil yang warna putih tu kan, yang biasa orang jual steamboat apa semua. Dia jual ayam gulik dia dengan konsep macam itulah. Okey, dia punya ayam gulik ni memang laku.
Tiap-tiap malam 50 ekor memang habis lah. 50 ekor, 100 ekor. Yalah, nak menandakan yang dia laku memang banyak gila lah. So dia jual waktu tu sekitar jam 7 malam sampailah 7 petang hingga malam lah. Sampai dalam lebih kurang pukul 10, 11 malam macam itulah. Nak dijadikan cerita satu hari jualan dia sendu tau. Jualan dia sendu sangat. Sebab apa? Hujan lebat kan. Waktu dia nak buka kedai tu pukul 5, pukul 6 dia dah standby nak bakar ayam apa benda semua tu. Tiba-tiba hujan lebat. Jadi bila hujan lebat ni, orang tak ramai keluar lah. Orang kampung kan, orang kampung memang tak keluar lah, duduk rumah je lah kan. Ayam pun masih banyak lagi. Lepas tu yang mentah-mentah pun masih ada lagi dekat dalam, apa orang kata, dekat dalam bekas perapan dia tu tau. So si penjual ayam golek ni, kita bagi nama dia Ahmad lah. Ahmad ni risau. Dia cakap dengan staff dia, "Weh, macam mana kita ni kan? Malam ni tak banyak jualan kita ni. Ayam banyak lagi ni. Sendu sangat ni hari ni. Tak ada orang datang langsung lah. Tu lah, kita baru jual 5 ekor je ni. Ni dah pukul 9 Mat. Macam mana ni? Tu lah, macam mana Aduh. Tak apalah. Kita tunggu lagi. Kita tengok lagi mungkin dalam pukul 10, pukul 11 ni hujan-hujan mesti orang lapar, mesti orang keluar kan. Ni pun nampak hujan macam nak reda ni. Okey, tak apa. Kau aku naikkan lagi ke ayam ni? Nanti lu. Ini yang ada ni biar lu. Nanti naik lagi kang. Rosak pula. Okey. Jadi si Ahmad ni cakap dengan pembantu dia macam itulah. So si Ahmad ni lepas tu dia duduk dekat dekat van dia tu ataupun lori dia tu. Sebelah dia tu ada disediakan satu meja dengan kerusi untuk orang yang nak datang makan rasa dia punya ayam golek dekat situ. So tak ada orang, dia pun duduk kat situ lah semenung kan, dengan sahabat dia lagi seorang ni lah. Yang sahabat dia lagi seorang ni tengah menghayati lagu-lagu dekat radio yang dia buka tu sambil isap okok. Isap okok. Yang si Ahmad ni termenung je tau. Tiba-tiba ada suara seorang wanita memanggil dia orang lah. Bang. Si Ahmad ni macam, ya kak. Nak beli ayam golek ke? Ya, nak beli ayam golek. Kak nak berapa ekor? So si Ahmad ni pun happy lah, ada customer kan. So dia bangun terus lah pergi dekat tempat tempat menggolek ayam tu apa semua. Dia nak keluarkan ayam, nak potong ayam benda semua kan. Kak nak berapa ekor kak? Seekor, 2 ekor? Saya nak 2 ekor. Bungkus ke? Nak saya bungkus ke macam mana? Nak asing-asing ke? Nak sekalikan ke? Saya nak makan dekat sini. Si Ahmad ni dah pelik nak makan dekat sini Boleh. Akak duduk sana, nanti saya potongkan ayam. Dia pun pelik macam, biasanya orang beli ayam golek dia bungkus balik makan balik Kalau nak makan kat situ pun tak dia order sampai 2 ekor. Biasa setengah ekor, suku ekor nak makan kat situ, nak rasa je kan. Tak apalah, dah customer nak buat macam mana. So dia potong ayam tu benda semua, letak dekat dalam bekas yang dia dah sediakan tu. Letaklah kat meja perempuan tadi tu. Okey, perempuan yang datang pada malam tu, dia punya pakaian dia macam pakaian orang lama tau. Dengan baju kurung bunga-bunga kecil-kecil tu, dengan kain batik, lepas tu macam pakai selendang macam tu. So lepas tu pembantu si Ahmad ni nampak perempuan tu datang kat meja, dia terus buang potong rokok dia. Sila kak, sila duduk sila duduk. Tapi kami tak ada jual air kat sini. Lepas tu kata, tak apa, nak makan ayam je, kata dia. Kata perempuan tu tapi kalau akak nak, saya boleh belikan kat kedai depan tu. Perempuan tu, tak apa, saya nak makan ayam je, perempuan tu kata. Si Ahmad, si member Ahmad ni macam pelik lah. Pergi kat Ahmad, si member ni buatlah kerja apa-apa, kemas-kemas apa yang patut kan. Si Ahmad ni dah siap potong 2 ekor ayam. Okay, hidangkanlah dekat depan pelanggan wanita dia tu.
So pelanggan wanita dia ni duduk membelakangkan lori tau. Dia maknanya menghadap jalan situ. Dan aku lupa nak bayangkan pada korang, kawasan tempat si Ahmad ni niaga ni diceritakan pada aku, dia terletak di persimpangan jalan tau. Di persimpangan jalan kan ada simpang 3 kan, dia jalan straight, ada simpang 3 macam tu. Dia duduk dekat tepi bucu di jalan ni macam ni. Dia duduk kat tepi tu. So meja dia tu menghadap jalan sebelah sana. Okay. So perempuan ni menghadap jalan sebelah sana lah. Makan. Lepas tu dah hidang, si Ahmad dia pun pergi lah belakang. Ahmad ni ambil sebatang rokok, bakar. Tengok je perempuan tu makan. Mula-mula perempuan tu makan sopan je kan, seketul makan pelan-pelan. Makan sebelah tangan macam ni. Mula-mula sopan, memang sopan gila makan. Lepas tu dia ambil sebelah pula. Dah duduk belah tangan makan gini. Makin lama makin rakus. Makin lama makin rakus. Sekejap je ayam tu, 2 ekor tu habis. Tak sampai 5 minit dah habis ayam tu. Lepas tu perempuan tu dia tak menoleh ke Ahmad, dia tak menoleh ke pembantu Ahmad ni. Dia cuma cakap, "Bang, nak lagi 2 ekor?" Si Ahmad dia macam, biar betul perempuan ni kembulu sangat ni. Dia makan ayam macam itu je Si Ahmad ni potongkan lagi 2 ekor. Lepas tu perempuan ni masa tu tunduk macam ni. Dan masa Ahmad datang tu, perempuan tu tunduk sambil tengok dia punya makanan, dia punya tulang-tulang ayam tu lah. Tu selendang dia tutup macam ni kan. Si Ahmad ni hidang. Dia terus pegang, dia kaut macam ni. So dia ambil ayam tu. Makin lama makin laju makan. Si Ahmad ni dia tengok kawan dia. Gila lah, perempuan ni orang ke? Bila dia cakap orang ke apa kan, tiba-tiba suara perempuan tu, "Bang, tambah lagi 3 ekor bang." Si Ahmad ni macam dah gigil lah. Dah gigil kan. "Bang, nak lagi 3 ekor. Lapar." Si Ahmad dia terkedu. Lapar. Perempuan tu pusing muka dia. Ya Allah. Menurut orang yang bercerita pada aku, pakcik aku ni kan, pakcik yang cerita ni, muka perempuan tu tadi datang, muka perempuan tu ayu, cantik, berseri, cantik tertarik. Kau memang the bomb. Bila lepas dimakan 4 ekor ayam tu, muka dia terus berubah guys. Berubah dengan berkedut kan. Berkedut ni. Lepas tu dengan yalah, muka dia berkedut. Lepas tu digambarkan muka dia macam nenek kebayan tau, dengan ada gigi tajam. Gigi tajam macam ni. Sikit lah, tak ada lah panjang gitu, sikit je giginya. Si Ahmad dengan dia punya dengan dia punya pembantu tu apa lagi. Lari naik motor pembantu dia balik rumah. So memang ayam tu memang ditinggalkan kat situ, dia memang gitu je. Menurut cerita, selepas daripada tu Ahmad tu demam, ataupun dia demam terkejut apa dia semua. Dan dia dah tak niaga lagi ayam golek pada waktu malam. Apa terjadi selepas itu, dia demam apa benda semua tak diceritakan lah. Cuma diceritakan waktu malam dia niaga, sendu, tiba-tiba datang seorang perempuan, makan 4 ekor ayam kan, makan 4 ekor ayam dengan rakus. Tiba-tiba muka dia berubah jadi macam muka nenek kebayan. Apa benda tu aku tak tahu, tapi itulah cerita yang disampaikan kepada aku. Siapa yang niaga malam-malam tu, kalau nampak perempuan datang nak beli burger, nak beli apa ke, kau tanya dia dulu. Dia orang ke tidak. Okey. Macam mana guys? Itulah dia cerita si penjual ayam golek.
rasanya dia banyak versi cerita ni kan. Ada yang kata orang ni, si Ahmad ni nampak perempuan cantik datang makan, tiba-tiba makan sampai 10 ekor ayam, dengan ayam mentah-mentah pun dia makan. Lepas tu dia tukar jadi macam jadi sunda bolong lah. Ada yang cakap jadi pontianak lah. Lepas tu ada yang cakap perempuan tu tak jadi apa-apa, tapi lepas perempuan tu makan, dia bayar segumpal duit tu, memang banyak duit dia bayar. Tiba-tiba bila perempuan tu hilang je, duit tu jadi daun. Pun ada juga versi macam tu. Tak tahulah mana satu yang betul, tapi apa yang diceritakan kepada aku, itulah dia pakcik aku ceritakan, versi yang tadi yang aku ceritakan pada korang tu. Okay, kita jump pada cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh pakcik aku juga. Dia ni pangkat pakcik dengan aku, tapi dia sebaya dengan aku lah. Sebaya dengan aku, tapi dia pangkat pakcik. Kau faham lah. Okay, pakcik aku ni, kita bagi nama watak pakcik aku ni adalah Taufik lah. Bukan nama sebenar lah, Taufik. Okay, si Taufik ni dia bekerja kilang. Dia kerja kilang di Pekan Nanas. Okay, tinggal di Benut, bekerja di Pekan Nanas, menaiki motosikal. Okay, guys, daripada Pekan Nanas nak balik ke Benut, tak ada jalan lain. Satu jalan je, ataupun dua jalan je. Kau lalu Pekan Nanas tu straight, sama ada kau nak lalu satu nama parit ni, Parit Madirono, straight masuk dalam, lalu jalan dalam, ataupun kau boleh melalui Pontian, nanti sampai Air Baloi, kau masuk lalu jalan dalam belakang, ataupun kau straight je ke depan. Tapi kalau straight ke depan tu rasa jauh, kalau lalu jalan belakang tu dekat sikit. Tapi jalan dia scary lah kan. Nak jadikan cerita, satu malam Taufik ni badan dah letih kan, balik pukul 3-4 pagi. Okay, selalunya dia tak kena, bukan jarang, memang tak pernah kena lah gangguan-gangguan ni. So bila orang cerita kat dia lalu jalan ni jumpa itu jumpa ini, dia macam tak percaya kan. Macam, ya ke? Aku dah 2-3 tahun kerja kat kilang tu, tak ada apa pun, balik elok je, tak ada dengar apa, tak ada apa pun lah. Korang ni je perasaan je lebih kan. Taufik ni cakap macam tu lah. Memang dia tak pernah jumpa apa-apa lah sepanjang dia bekerja kat kilang di Pekan Nanas tu. Balik ke Benut memang tak jumpa apa-apa. Okey, ni rezeki dia satu malam ni. Dia pilih untuk lalu Pontian. Okey, dia pergi ke Pontian. Lepas tu dia katanya nak pergi beli barang kat Pontian, nak pergi lepak, nak beli apa ni, dia nak pergi mamak kat Pontian tu, nak bungkus makanan lah kan. Sebab kat Pekan Nanas panjang jalan tu tak ada kedai yang buka. Kat Pontian ada kedai buka. So dia lalu pergi Pontian. Lepas tu dia beli makanan. Dia patah lah balik, dia balik lah, nak balik lah ke Benut. Jadi nak balik ke Benut, nak memudahkan jalan, nak memudahkan dia lalu dah sampai ke Air Baloi, dia masuk parit, apa nama parit tu, parit Sikum, parit apa aku tak ingat lah. Ada satu jalan tu, lalu jalan belakang. Okay, masuk lalu jalan tu sampai simpang 3, masuk lagi, belok kiri. Okay, naik straight terus pergi ke kampung aku lah, kampung Parit Tengah. Okay, ni memang ni dah mula cerita scary dia. Jalan ni memang scary guys. Itu aku balik pun hui. Okay, tu dia bawa motor Dia bawa motor. Tiba-tiba tengkuk dia bulu naik macam dia rasa lain lah malam tu. Macam kenapa lah macam malam ni sejuk dia semacam meremang je bulu tengkuk dia kan. Lepas tu dia bawa motor macam biasa. Dia tak pernah jumpa apa-apa. So dia memang tak ada benda lah kan. Sampai dekat Parit 1. Ada satu kampung ni nama dia Parit 1. Sampai dekat Parit 1 dia pegang lagi motor. Tiba-tiba dia dengar macam bunyi kepak. Kelepek. Cakap apa benda pula, benda yang bunyi ni kan. Tak apalah, dia bawa motor lagi. Dia tak hiraukan lah benda tu. Dia bawa motor lagi kan. Pukul 3-4 pagi tak ada kereta lalu geng. Kalau ada pun 1 biji 2 biji kereta je lalu kan. Dia bawa motor lagi. Bunyi lagi benda tu. Kelepek. Kali ni dia orang tak pernah jumpa apa-apa. So dia curious lah apa benda tu kan. Dia curious. And then
bila dia macam nak noleh ke side mirror dia tu, dia ternampak dekat belakang dia macam ada satu kain putih tengah berkibai-kibai kat belakang tu. Kelepek dengar macam tu. Member dah start, aduh, ni apa benda ni kan. Member dah start berpeluh lah. Berpeluh jantan dah keluar dah. Dia bawa motor je. Okey, lepas tu dia tak hiraukan lagi. Dia dah start berpeluh lah kan. Apa benda belakang tu kan. Dia bawa lagi. Dia terasa malam tu perjalanan ni macam jauh betul lah. Nak sampaikan ke rumah ni jauh betul. Motor dia pun rasa macam berat je malam tu kan. Dia dah start Astaghfirullahalazim. Bacalah apa yang patut kan. So dia tengah baca apa benda yang patut mulut dia tu kumat kamik tu. Tiba-tiba geng, member tu Allahu Akbar. Perah motor. Tapi motor tu macam tak pergi. Betul, dia dengar sayup. Dia dengar sayup je. Member gini kan, motor dia ternampak dekat side mirror dia tu, dekat betul-betul dekat belakang badan dia ni ada rambut panjang mengurai. Berkibai-kibai gitu rambut tu. Member dah lembik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Member dia kata, dia cerita daripada aku masa tu, nak tak nak dia kena perah juga motor dia untuk dia sampaikan ke rumah. Habis takkan nak tinggal motor jalan kaki, lagi naya kan. So dia bawa motor tu sepanjang jalan tu. Dia kata lebih kurang 1 kilo jugalah benda tu menumpang dekat belakang kan. Sambil dia kejap-kejap dia guys, kau bayangkan kalau kau orang nak bawa motor, ada benda tu kat belakang, sambil dia agak-agak macam mana? Agak-agak kau orang buat apa? Jadi sepupu aku ni dengan Alhamdulillahirabbil Allahu Akbar. Dia jerit Allahu Akbar macam tu kan. Dia tiba dengar kelopak. Dengar macam bunyi kelepak tu macam kelopak makin lama makin slow. Jadi bila dia jeling semula dekat side mirror tu, benda tu dah tak ada. So dia perasan pintu gerbang parit tengah. Dia terus masuk parit tengah tu, dia pecut sepecut-pecutnya sampai kat rumah. Dia terus masuk dalam rumah dengan tak mandi tak apa tu, dekat depan ruang tamu tu. Kata dekat depan ruang tamu tu juga dia baring kan, menggigil-gigil kata dia. Besok MC 3 hari kata dia. Itu lah cerita daripada pakcik aku, daripada si watak yang kita beri nama Taufik. Biar aku tak bayangkan bawa motor, benda tu numpang, lepas tu ngilai kat belakang. Auzubillah min zalik. Okey gang, itu cerita yang kedua tentang pakcik aku yang dia sebaya dengan aku lah. Dia sebaya dengan aku masa kecil-kecil, selalu main dengan dia pun semua kat kampung kan. Itulah pengalaman dia waktu kena ganggu ataupun kena tumpang waktu dalam perjalanan balik kerja. Okey, cerita aku yang terakhir untuk malam ni lah. Cerita yang ketiga terjadi pada diri aku. Dia simple cerita ni, tapi dia punya seram dia tu boleh tahan jugalah bagi aku lah kan, sebab aku yang mengalami. Berlaku baru je ni, baru pada hari raya yang kedua sebelah malam. Okay, aku raya pertama macam biasa, aku akan beraya dulu di rumah mertua aku kan. Lepas tu petang raya pertama kami akan balik ke Pagoh.
Kemudian raya kedua kita akan pusing rumah atuk-atuk, rumah saudara mara di Jasin dan Melimau di Melaka lah. Lepas dah beraya apa semua dekat Melimau Jasin ni, kita orang akan turun ke Benut, ke kampung aku lah, kampung orang tua aku. Okey. Tapi raya tahun ni dia lain sikit geng. Dia punya jam lain macam. Jadi aku bergerak daripada Jasin tu lebih kurang pukul 7.30 malam. 7.30 malam aku masuk highway pukul 8 malam. Dan aku stuck dekat sana selama 6 jam. Daripada Jasin nak sampai ke Sepang Renggam tu 6 jam geng. Dan aku sampai dekat kampung aku Benut pun, Barat Tengah Benut tu pukul lebih kurang jam 1.30 ke 2 pagi lah. Itu campur dengan kita orang pusing-pusing kat Pontian cari hotel tak jumpa kan. So last kali kita orang balik jugalah ke rumah mak aku. Kenapa kita nak cari hotel tu? Sebab yelah tak nak lah, kita tahu rumah tu memang dah penuh dan lagi satu tak nak ganggu orang dah tidur. Tapi malang ni tak dapat hotel. So kita orang balik juga ke rumah tu. Alhamdulillah ada satu ruang yang dah disediakan untuk kita orang tidur kat situ. Okay, so sampai dekat rumah aku, rumah mak aku ni, rumah kampung mak aku ni jam 2.30 pagi. Jam 2.30 pagi, anak-anak aku semua dah tidur, isteri aku pun dah keletihan kan. Aku cakap dengan dia orang, tak apa, you all masuk dulu. Okay, Daddy ambil tilam apa semua, Daddy siap-siap bentangkan apa benda semua, barang-barang semua tak apa, Daddy bawa masuk. You all pergi mandi-mandi apa benda semua, terus tidur je. Daddy tahu korang penat. Cakap macam tu lah. So wife aku pun okey lah. Dia pun masuk dalam bawa anak-anak, lap-lapkan anak-anak, tukar baju anak-anak. Dia pun jiru-jiru bersihkan badan apa benda semua. So diorang pun tidur. So aku dekat luar macam biasa, aku akan balik kampung biasa lah geng kan, dengan pasir kat dalam kereta tu benda semua. So aku ni ada satu tabiat, bila aku dah penat aku susah nak tidur. So aku bersih-bersihkan kereta apa benda semua. Dah bersih-bersihkan kereta angkat barang bawa masuk dalam rumah. So aku nak relax lah. Aku relax kat luar. Okay, kereta aku parking betul-betul dekat depan rumah lah, dekat depan rumah mak aku ni. Depan rumah mak aku ni ada satu bangsal. Bangsal tempat simpan-simpan barang macam mesin motor rumput, apa ni tong racun. Lepas tu pakcik aku pun ada buka bengkel kecil, bengkel mengecat lah. So aku duduk dekat depan rumah menghadap kereta aku. Okay, depan rumah aku ni memang luas lah. Lepas tu sebelah sana kelapa sawit, sebelah parit tu kelapa sawit. Sebelah kanan memang macam ada hutan kecil. So sambil aku relax tu, aku perkena air 100 plus yang aku beli dekat R&R tadi. Lepas tu aku bakar sebatang rokok. Sampai aku merokok tu, tiba-tiba aku rasa macam mengemang. Ni klise lah kan. Kalau malam-malam seorang-seorang duduk kat luar, jadi macam mengemang. Aku bila aku rasa tengkuk aku panas mengemang, aku rasa macam itu tandanya aku ada something yang ada berdekatan dengan aku lah. Okay, aku cakap tak apalah. Memang diorang pun ada kat situ, aku nak buat apa kan. So aku sambil baca apa yang patut lah. Baca apa yang patut. Aku isap rokok, minum air, nak hilangkan penat tu. Tiba-tiba geng, dekat depan aku, belakang kereta aku, ada sosok lelaki tau. Sosok lelaki berjubah putih, serbannya pun putih, janggutnya pun putih. Kulit muka dia sawo matang macam itulah. Tapi muka dia aku tak nampak jelas. Dia lalu depan aku. Dia lalu macam ni. Dia nak pergi ke bangsal, ke arah bangsal. Dia lalu macam ni, dia jalan macam ni. Lepas tu dia berhenti kejap. Lepas tu dia jalan lagi. Dia jalan sampai kat bangsal tu, hilang geng. Aku macam terkedu kat situ. Dia pergi mana Kalau dia jalan ke belakang ataupun jalan sebelah kiri tu, aku faham lah. Dia sebelah kiri rumah mak aku ni, depan sebelah kiri depan tu memang ada rumah orang kan. Mungkinlah dia baru balik daripada surau ke apa, tahajud ke apa ke kan, nak balik sana.
Ini dia pergi sebelah sana. Sebelah sana kelapa sawit geng, tak ada rumah. Aku pelik, siapa dia tu kan? Aku dah start meremang masa tu. Aku terus buang pintu aku kunci pintu. Aku duduk masuk dalam lah. Aku bersihkan diri. Aku solat isyak benda semua. Lepas aku tidur. So, aku pelik siapa lelaki berjubah putih, berjanggut putih tu kan. Jadi bila aku sidik-sidik, aku tanya pada makcik aku. Ada seorang pakcik aku ni katalah, orang yang berjubah putih ni selalu orang kampung nampak kan. Even arwah atuk aku pun pernah sekali nampak dia kat surau dulu. Dan menurut kata orang tua, lelaki berjubah putih, berjanggut putih ni kiranya macam penjaga kat situ lah kan. Katanya penjaga kat situ. Kalau orang luar yang datang niatnya tak baik, datang dekat kampung tu, dekat kawasan tu, silap-silap engkau kena sergah lah dengan dia kan. Itu cerita daripada pakcik akulah kan. Sejauh mana kebenaran dia, wallahualam. Tapi itulah yang aku nampak malam tu guys. Okay gang, itulah dia 3 buah cerita yang aku nak sampaikan pada korang pada malam ini. Aku harap korang terhibur dengan cerita-cerita aku tadi. Cerita simple-simple je gang. Raya-raya ni tak payahlah cerita berat-berat kan. Sambil-sambil makan tak nenas, sambil-sambil makan kuih samprit tu, dengar cerita aku, relax sudah kan. Aku rasa sampai di sini sajalah pertemuan kita pada malam ini. Dan pada korang yang dah subscribe channel aku ni, sekali lagi aku nak ucapkan jutaan terima kasih pada korang. Terima kasih sangat-sangat atas sokongan korang. Teruskan sokong channel Si Tukang Cerita ni supaya dia boleh lebih berkembang. Dan pada korang pula yang mungkin baru jumpa channel aku ataupun yang belum lagi tekan butang like, share dan subscribe tu, tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng tu supaya tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. Dengan korang tekan butang subscribe tu, akan memberi lebih semangat kepada aku nak buat konten-konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay gang? Dan tak lupa juga pada korang yang nak berkongsikan kisah ataupun nak berkongsikan pengalaman seram korang tu kepada Acap Si Tukang Cerita, boleh, tak ada masalah. Korang follow semua aku punya social media yang ada kat bawah ni. DM aku kat sana. Sampaikan cerita aku kat sana. InsyaAllah aku akan sampaikan cerita korang dalam channel Acap Si Tukang Cerita ni. Okay. Ataupun korang boleh hantarkan cerita-cerita korang tu kepada Gmail aku di acapsitukangcerita@gmail.com, ataupun join channel Telegram Bilik Seram Si Tukang Cerita. Kat sana korang boleh hantar voice chat ke, nak hantar chat ke, nak hantar cerita tu, boleh, tak ada masalah. Okay guys. Alright. So semoga kita berjumpa lagi di next coming video. Aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin sekali lagi, dan selamat malam. Assalamualaikum. #Seram.